Jadi kita pada pagi ini kita akan melihat tajuk Taubih Ba'dul Musyrikin bermula ayat 33 sehingga ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa khabar semua? Baik Ustaz, sihat. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Pada pagi ini kita masih berada dalam surah An-Najmu dan kita belajar pada pagi ini tajuk Taubih Ba'dul Musyrikin. Diminta supaya semua membuka buku teks kitab muka surat 39. Sebelum kita masuk kepada tajuk semana yang selalu dipesan supaya semua anak-anak STAM, pelajar-pelajar STAM mengetahui maksud ayat di dalam surah An-Najm dan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mesti wajib mengetahui perkataan seerti, ma'ani kalimat yang ada di dalam buku teks. Keluarkan dan ingatkan perkataan seerti. Dia bukan saja boleh bantu kamu dalam tafsir, tapi juga dalam subjek madah yang lain. Yang ketiga, mentafsir dengan tepat ayat dan juga mengetahui maksud ayat. Tiga ni juga berkaitan dengan nombor 1. Kemudian yang keempat, mengambil berat tentang i'rab dan juga sir balaghi. Dalam tajuk ni ada sir balaghi. Dan yang kelima, poin yang paling penting, iaitu kamu mesti sekurang-kurangnya 3 istifadah. Okey, boleh faham? Boleh Dah biasa ulang kan? Kita dah selalu ulang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi tawalla. Ayat 33. Tidakkah kamu melihat alladzi tawalla, mereka yang berpaling dari apa? Keimanan. Jadi adakah kamu tidak melihat mereka yang berpaling daripada agama, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita lihat sir balaghi. Ni yang kata tadi sir balaghi di sini isti'arah tasrihiyah. Ni ayat adalah kalau soalan tanya sir balaghi bagi ayat afara'aital ladzi tawalla, iaitu isti'arah tasrihiyah. Dalam ayat ini sir balaghi adalah isti'arah tasrihiyah. Kita lihat kepada fasir dia, a'rada anil iman. A'rada anil iman, berpaling daripada iman, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrikin, mereka ni berpaling daripada keimanan, berpaling daripada agama Islam. Kemudian kita lihat yang seterusnya, ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34, wa'a'ta, dan memberi apa? Qalilan, sedikit sahaja. Wa'akda, dan menahannya, maknanya kedekutlah. Dalam ayat 34 ini berkisar ataupun asbab nuzul ni berkaitan, ada satu kisah Walid bin Mughirah. Qata'a atiyatahu wa amsaka wa asluhu ikda'ul hafir wa huwa an talqahu qudyata wa hiya salabah kasakhrati fayumsiku anil hafri.
iaitu menghentikan, memutuskan pemberian. Wa amsak, dan menahannya dari terus memberi. Beri apa? Kita akan lihat pada asbab nuzul. Wa asluhu, dan asal iqda'ul hafir, dan asal ni, perkataan asal ni adalah kidyah. Wa huwa antalqahu kudyah, iaitu tanah yang keras, tanah yang keras seperti as-sahra, batu. Kita lihat yang kedua, sir balaghi. Sama juga isti'arah tasrihiyah. Yang seterusnya iaitu asbabun nuzul. Sababun nuzul ayat ini apa kaitannya kan? Memberi hanya sedikit dan menahannya. Iaitu kisah daripada An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi man kafara ba'dal Islam. Ayat ini diturunkan kepada orang kufur selepas dia beriman. Wakilah, ada juga yang berpendapat, iaitu siapa dia? Mujahid wa Ibnu Zaid. Mujahid wa Ibnu Zaid kata fil Walid bin Mughirah. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Walid bin Mughirah. Wa kana qad ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Walid bin Mughirah ni dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyarahu ba'dul kafirin, dan dia telah dicerca oleh sebahagian orang kafir. Wa qala lahu, dan mereka berkata kepada siapa? Hudi siapa? Walid bin Mughirah. Tarakta dinal asyah. Kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyang kita? Asyah ni syuyukh, moyang kita. Wa za'amta annahum finnar, dan kamu menuduh nenek moyang kita semuanya di dalam neraka. Dia tanya kepada Walid bin Mughirah, sebahagian orang kafir. Qala, berkata Walid bin Mughirah, inni khasyitu azab Allah, sesungguhnya aku sangat takut dengan azab Allah. Fadamina lahu in huwa a'tahu syai'an min malihi. Dan salah seorang daripada orang kafir tadi, musyrikin tadi, mereka apa? Fadamina lahu. Maknanya dia sanggup menjamin. Menjamin dosa dia. Contohlah, menjamin dosa-dosa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah dengan syarat Walid a'tahu syai'ah min malhi. Walid membayarnya. Maknanya setiap kali Walid bin Mughirah membuat dosa, dibayar kepada siapa? Orang yang menawarkan diri untuk menanggung dosa Walid bin Mughirah. Dan akhirnya waraja ila syirkihi. Dan akhirnya Walid bin Mughirah kembali syirik kepada Allah. An yatahammala anhu azab Allah. Okey. Dan maknanya fa'ala, melakukannya. Maknanya setiap kali dia melakukan dosa, dia bayar kepada wa a'tal ladzi atabahu ba'd. Dia maknanya Walid ni setuju dengan syarat yang diberikan oleh salah seorang daripada musyrikin tadi, bahawa dia akan menanggung, menjamin dosanya dengan syarat Walid memberinya harta. Setiap kali dia buat dosa, diberikan harta kepada musyrikin tadi. Wa a'tal ladzi atabahu ba'da ma kana dhamina lahu summa bakhila bihi wa mana'ahu. Okey, dan dia telah memberi hartanya setiap kali Walid melakukan dosa, dia memberikan hartanya kepada salah seorang musyrikin tadi yang menawarkan diri. Okey, dan untuk orang tersebut menjaminnya, untuk orang tersebut menanggung dosanya. Summa bakhila bihi, akhirnya dia tak sanggup lagi nak bayar. Mungkin terlalu banyak dosa yang dibuat kan. Akhirnya dia tidak mampu lagi untuk membayar kepada orang yang menawarkan diri yang sanggup menanggung dosanya. Okey, wa mana'ahu, iaitu akhirnya dia tidak lagi, dia menahan hartanya, iaitu dia tidak lagi memberi hartanya, bayaran kepada orang yang sanggup untuk menanggung dosanya. Jadi dalam ayat ini iaitu berkaitan dengan kisah Walid bin Mughirah.
Jadi maknanya bila dia buat dosa dia bayar. Akhirnya dia tidak lagi memberi. Dia kata wa akda, kedekut, menahan. Amsaka, menahan daripada memberi, kedekutlah. Hanya sedikit dan akhirnya langsung tidak memberikan kepada orang yang sanggup menanggung dosa dia. Tapi dalam Islam dosa orang tidak ditanggung oleh orang lain. Itu akan kita belajar pada tajuk yang berikutnya lah. Okey, sebab nuzul ayat ni. Kita tahulah kisah dia, iaitu Walid bin Mughirah. Kemudian ayat yang ke-35, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Adakah kamu mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentang ilmu ghaib, fahuwa yara, sehingga kamu dapat melihatnya. Melihat apa? Azab. Fahuwa ya'lamu annama dhaminahu min azabillahi haqqun. Adakah dia apa? Mengetahui apa yang dijamin tentang ilmu ghaib tadi, iaitu azab Allah Ta'ala. Adakah mereka mengetahui azab Allah itu yang akan berlaku? Ayat yang seterusnya, amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Atau sebenarnya mereka apa? Belum lagi diberitahu. Adakah mereka tidak diberitahu? Seperti mana pada kitab Taurat, fi suhufi Musa. Adakah mereka tidak diberitahu? Di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Fasal dia yukhbar, di yunabba yukhbar. Suhufi Musa, maksud dia apa? Taurat, kitab Taurat. Dan ayat yang terakhir, wa Ibrahim alladhi waffa. Kita lihat, ayu wa fi suhufi Ibrahim, iaitu apa yang terkandung di dalam suhuf Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim. Alladhi waffa bermaksud waffa. Ayu waffa, memenuhi janji. Wa atamma, sempurna. Di mana Nabi Ibrahim telah memenuhi janji dan menyempurnakan apa yang terkandung di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Faqaulihi fa atammahunna, mana dalam ayat yang lain, wa itlaquhu liyatanawala kulla wafa, memberi isyarat liyatanawala kulla wafa, bahawa Nabi Ibrahim telah menyempurnakan setiap janji. Dan wa anil Hasan, daripada Hasan, ma amarahullah bisyai'in, ma amarahullahu bisyai'in illa waffa bihi. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti akan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memang telah menyempurnakan segala janji. Okey, kita dah masuk yang kedua terakhir, ma'ani kalimat tawalla a'rada, berpaling. Wa akda amsaka, menahan. Yunabba yukhbar, diberitahu. Yang keempat, yara ya'lam. Dan yang kelima, waffa atam, menyempurnakan janji. Dan yang terakhir, istifadah, mana yang disebut, maknanya paling kurang kamu kena sediakan 3 istifadah. Penting tidak keluar daripada maksud ayat yang dipelajari ataupun tajuk yang kita belajar. Okey, boleh setakat ni. 5 ayat ni kan? 33, Boleh. 34, 35, 36 dan 37. 5 ayat sahaja, walaupun pendek huraian dia, tapi kamu jangan tinggalkan dia. Ada soalan setakat ni? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.